أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita diberikan peluang untuk meneruskan pengajian kitab hadis qudsi. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kefahaman dalam agama dan diberikan kekuatan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita masuk hadis yang ke-7 tentang hadis yang ke-9, kelebihan berjalan kaki untuk solat berjemaah. Kelebihan berjalan kaki untuk solat berjemaah. Di antara amalan para sahabat suka duduk rumah daripada Masjid Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni kebanyakannya duduk berjauhan daripada Masjid Nabi. Bukan sebab tak suka dengan Masjid Nabi, tapi atas galakan hadis ini. Hadis ini Nabi menggalakkan pada kita pergi masjid berjalan kaki. Maka lebih afdal mereka yang jauh rumahnya daripada masjid. Bahkan guru saya ajar, begitu juga afdal ataupun besar pahalanya kalau kita pula nak mengimarahkan surau kita. Tak ada siapa pula nak mengimarahkan surau kita. Zaman dahulu tidak sebanyak surau zaman sekarang. Zaman sekarang keluar taman ada surau, keluar je border sempadan Korea ada surau yang seterusnya. Maka tidak menjadi masalah yang besar. Berbeza zaman dahulu, suraunya sedikit tetapi jemaahnya ramai. Berbeza zaman sekarang, suraunya banyak besar tetapi jemaahnya tak ramai. Sama-samalah kita muhasabah diri bersama, insya-Allah. Sambung, diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya, pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah terhalang daripada kami untuk mengerjakan solat subuh, sehingga kami hampir melihat sinaran matahari. Nabi pernah satu ketika, sahabat-sahabat tunggu Nabi sembahyang berjemaah, tapi Nabi tak keluar bilik. Sampai dah nak cerah dah cuaca, langit tu nak cerah, nak habis waktu subuh dah, tapi Nabi masih tak keluar daripada rumah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni hanya akan sembahyang berjemaah dengan Rasulullah. Selagi mana Nabi tak keluar daripada biliknya, para sahabat tidak akan memulakan sembahyangnya. Ini di antara sikap para sahabat yang memuliakan baginda Nabi SAW. Satu ketika Nabi lambat keluar bilik, sampai dikatakan nak cerah dah langit, dah nak habis waktu subuh. Lalu baginda keluar dengan segera, dan iqamat dilaungkan untuk mendirikan solat. Nabi keluar daripada rumah, Nabi terus segerakan sembahyangnya. Rasulullah memulakan solat dan meringkaskannya. Kalau kita jumpa hadis yang Nabi ajarkan pada kita ringkaskan solat, segerakan solat. Ada hadis yang lain Nabi ajar khusus kepada yang menjadi imam. Barang siapa yang menjadi imam solat, maka Nabi sarankan kepada kita segerakan solat. Kata ulama, segera dua makna. Segera ni ada dua hukum. Segera solat ni maksudnya bukan kita pendekkan semua rukun, bukan. Daripada baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali jadi sekali, bukan. Bila mana kita jumpa hadis Nabi suruh kita pendekkan solat, ringkaskan solat, maksudnya baca surah yang pendek ataupun surah yang bersesuaian mengikut masalah tertentu. Contoh, lagi 5 minit habis sembahyang, terlelap ataupun terlupa. Kalau sibuk terlupa belum sembahyang, 3-5 minit lagi. Maka maksud kepada mempercepatkan solat, memendekkan solat itu, sepakat ulama mengatakan maksudnya apa dia? Iaitu
ringkaskan bacaan surah, bukan ringkaskan pada rukun-rukun solat. Rukun tu kekal macam biasa saja. Mungkin kadar kelajuan tu kena laju sikit lah, sebab masa dah nak habis semayang kan. Tapi ittifaq ulama' menyebut ringkas pendekkan solat ini maksudnya pilih surah yang sesuai, ataupun baca surah tu pendek, terutama yang menjadi imam. Imam ni dia kena pandai membaca makmum dia. Kadang-kadang makmum tu nampak muka spesifik je, padahal ada yang emergency sakit perut, ada yang uzur, ada yang tua, ada yang tak larat, ada yang ada appointment, ada yang tugasan selepas semayang. Tiba-tiba imam duk pulun baca Waqiah, baca penuh lah tu, baca penuh. Masa saya belajar dulu, kami dulu musim biasa kami mengamalkan semayang sunat hifzi, solat sunat hifzi. Satu rakaat tu kami semayang 4 rakaat, 2 salam. Rakaat pertama lupa, baca Yasin, Waqiah, Mulk, Insan. Satu rakaat baca satu surah ni. Surah yang panjang-panjang lah, 3-4 muka surat. Jadi ada satu pekerja kafe dekat tempat kami belajar tu, dia baru semayang isyak. Kami dah habis semayang isyak. Lepas semayang isyak kami terus semayang solat sunat hifzi tu. Dia pergi follow kami semayang. Ambil kau. Saya perasan dia sebelah saya. Masa rakaat kedua tu dia tinggalkan jemaah, dia terus semayang kat belakang. Perasannya dia semayang kat belakang lah. Bila dah habis selesai kami semayang 4 rakaat tu, turun bawah, duk tanya orang tu, kenapa tadi tiba-tiba batal semayang kat belakang? Orang Indonesia. Aku fikirkan antum sembahyang isyak, punya sembahyang hifzi. Dok baca Yasin, baca penuh. Baca Yasin, bayangkan satu rakaat baca Yasin. Dia tunggu sampai rakaat kedua. Rakaat kedua tak tahan dah. Tak tahan, dia berhenti sembahyang. Dia batalkan sembahyang, dia sembahyang kat belakang. Jadi maksud di sini pendekkan solat, iaitu pilih surah yang bersesuaian. Terutama sembahyang Jumaat. Ini banyak kes. Mentang-mentang imam depan aircon imam 8. Makmum kat luar sana tu ada yang tak bertikar, tak bersejadah, datang lambat. Tapi datang lambat tu pasal suruh datang lambat. Kan banyak kes. Imam duk baca taranum, makmum dekat belakang sana hujan kuyup, basah, lenjan. Ada yang sampai semayang tu dekat tar jalan raya, duk panas-panas, mengenjuk-enjuk dia nak sembahyang tu. Imam duk pulun baca taranum sampai berlagu-lagunya. Kalau boleh yang jadi imam ni sembahyang Jumaat terutamanya jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, sebab tu memang Nabi sarankan. Bila Nabi suruh tu benda tu lebih afdal sebenarnya. Sebab apa? Jadi imam ni dia tak boleh syok sendiri. Dia kena tengok makmum siapa. Tapi kalau makmumnya kanak-kanak, orang dewasa, muda, tak apa pun tak digalakkan juga. Sebab apa? Mungkin sihat tetapi ada masalah, ada kerja lain. Maka pastikan para imam ataupun kita sendiri menjadi imam, pendekkan kita punya solat. Maksudnya siapa dia? Bersesuaian surah, ataupun pendekkan, ringkaskan bacaan surah. Selepas memberi salam, baginda menyeru dengan suaranya lantas bersabda kepada kami, tetaplah kalian di saf-saf sekalian seperti biasa. Maksudnya Nabi habis semayang, Nabi terus pandang sahabat, jangan bergerak. Sebab Nabi nak explain, Nabi nak bagi tahu kenapa tadi Nabi lambat. Kemudian baginda berpaling kepada kami dan bersabda, sesungguhnya saya akan memberitahu kalian perkara yang menghalang saya daripada kalian pada pagi ini. Nabi nak terangkan supaya jangan berlaku fitnah. Jangan nampak Nabi terlelap, Nabi tertidur, Nabi bangun lambat. Bukan, ada cerita yang menarik di sini sahabat-sahabat sekalian, yang menjadikan kenapa Nabi terlewat daripada keluar untuk sembahyang subuh. Saya telah bangun pada waktu malam, berwuduk dan mengerjakan solat menurut bilangan yang telah ditetapkan untuk saya. Nak bagi tahu Nabi bukan bangun subuh lambat, Nabi dah qiyam, Nabi dah bangun malam. Kemudian disebut di sini dengan bilangan dan turutan yang telah ditetapkan untuk saya. Kena faham Hukum Nabi qiyamul lail wajib,
Umat Nabi sunnah. Kena faham tu. Sebab tu dalam kitab, ada satu kitab namanya Khususiyat. Ada beberapa amalan yang menjadi khusus pada para Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dikhususkan hanya pada Nabi, tidak kepada umat baginda SAW. Antaranya yang saya belajar dulu dengan Syekh Nuruddin, kitab tentang khususiyat, tentang pengkhususan ibadah terhadap Rasulullah. Antaranya apa dia? Dikhususkan kepada baginda Nabi wajib untuk berqiyamul lail, tetapi tidak kepada umat Nabi Muhammad dan hukumnya sunat. Itu satu contoh. Yang kedua, apa lagi? Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 pada satu masa. Hanya Nabi, tapi umat Nabi tak boleh. Sunnahnya sekadar 4 sahaja. Tidak boleh lebih. 2. Yang ketiga, apa lagi contoh yang saya ingat? Anak Nabi tidak boleh dimadukan. Anak Nabi tidak boleh dimadukan. Sebab apa tidak boleh dimadukan? Demi nak menjaga hati Nabi. Yalah, kadang-kadang kita ni sebagai bapa mertua, tiba-tiba anak mengadu masalah perangai suami. Perbuatan suami pada anak kepada Nabi Muhammad, kalau mengguris hati anak pada Nabi, bimbang mengguris hati Rasulullah. Dan hukum umat Nabi Muhammad yang mengguriskan hati Rasulullah itu berdosa besar. Maka bimbang suami dengan sebab dia poligami, dia berkahwin lebih daripada satu terhadap anak Nabi, mengakibatkan anak Nabi tu rasa merajuk, rasa macam tak senang, tak puas hati. Takut Nabi pun rasa tak senang dengan perangai perangai suami kepada anak isteri Nabi itu, mengakibatkan boleh mengguris hati Nabi. Maka bimbangnya umat Nabi, anaknya, bimbangnya akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhususkan hanya kepada anak bagi Nabi SAW. Tak boleh dimadukan. Dimadukan. Namun saya mengantuk dalam solat saya dan berasa berat. Tengah Nabi qiyam tu diuji dengan perasaan yang sangat mengantuk, dan rasa berat sangat untuk tunaikan solat sebab mengantuk yang amat. Tiba-tiba saya melihat Tuhan saya dalam keadaan yang paling baik. Lalu dia berfirman, "Wahai Muhammad." Saya menjawab, "Aku menyahut seruanmu, wahai Tuhanku." Dia berfirman, "Atas sebab apa para malaikat tertinggi yang kedudukan mereka dekat dengan Allah berselisih?" Saya menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Tuhanku." Allah menyebutkannya, firmannya itu sebanyak tiga kali. Allah tanya Nabi 3 kali, diulang-ulang soalan yang sama. "Wahai Rasulullah, apakah yang mengakibatkan para malaikat yang mulia ini berselisih antara mereka?" Nak bagi tahu, Nabi tengah qiyam, tiba-tiba Nabi sangat mengantuk dan Nabi sangat rasa keberatan, bukan nak berat semayang, mengantuk yang amat sampai rasa berat. Macam tu, mengakibatkan Nabi tertidur selepas sembahyang. Semasa tidur itulah berlaku cerita yang panjang. Maksud kata Allah nak memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dengan cara dilelapkan Nabi setelah Nabi berqiyamul lail. Berqiyamul lail. Ada cerita dia. Apa yang berlaku? Allah tanya pada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang mengakibatkan malaikat itu berselisih antara mereka?" Maka Nabi kata, Nabi tak tahu, hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Maka baginda bersabda, "Saya melihat Allah meletakkan tapak tangannya di antara kedua-dua bahu saya sehingga saya berasa dingin di antara dua bahagian dada saya." Kita kena faham tentang kalimah ini. Nabi sebut, Nabi menggambarkan, Nabi memberitahu ketika Nabi didatangkan padanya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah meletakkan meletakkan tapak tangannya di antara dua bahu baginda Nabi SAW. Bila kita jumpa ayat yang bersifat mutasyabihat ni, kena perhalusi, kena berhati-hati. Pertama, jangan kita imajinasi, maka haram. Tak boleh kita membayangkan zat Tuhan. Hakikatnya Allah tidak akan sama sekali menyamai akan makhluknya.
tidak akan sama sekali Allah itu menyamai dengan sifat makhluk. Jadi pertamanya bila dengar ayat mutasyabihat ni, nombor satu, jangan kita duk bawa otak kita ni bayang Allah bertangan. Satu. Okey. Yang kedua, kita mesti beradab dalam memahami ayat mutasyabihat dengan berpandukan kaedah yang ulama telah berikan, iaitu dengan tafsiran, dengan menggunakan kaedah takwil. Apa tu takwil? Memberi makna lain pada kalimah mutasyabihat tersebut. Contoh, tangan Allah. Jangan bayang tangan. Tangan Allah tu maksudnya apa dia? Kuasa Allah. Allah memberikan kemuliaan. Maka dalam hadis ini yang kita boleh faham, Allah meletakkan tangannya itu maksudnya Allah memberikan, Allah meletakkan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Allah menenangkan Nabi. Allah merahmati bagi Nabi. Maka itu adabnya dalam kita belajar ayat-ayat tentang mutasyabihat. Sebab tu kenapa ada istilah golongan Salafi dan golongan Wahabi. Apa beza Salafi dan Wahabi? Orang yang betul-betul berpegang pada mazhab Salafi, Salafi ni bila jumpa ayat mutasyabihat, dia takkan hurai. Itu Salafi. Yang jadi fitnah di Malaysia ini, yang klaim mereka ni Salafi, kami mengikut mazhab Salafi. Yang kita klaim mereka ni pula yang suka menghuraikan ayat-ayat yang dilarang untuk dihurai, tapi mereka hurai. Yang menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai contoh inilah yang dikatakan sebagai Wahabi. Sebab kalau kita lihat manhaj salaf, bila jumpa ayat mutasyabihat ni, dia faham tanpa berfikir, dia faham tanpa menghurai, dia faham secara maja'ah. Datang kefahaman tu berlalu macam tu je, tak dipikir, tak dibayang, tak disyarah, tak dihurai. Ini namanya manhaj salafi. Berbeza puak-puak Wahabi kat Malaysia ni, yang menjadikan mereka ni tergelincir. Sebab apa? Sebab mereka suka menghurai. Duk cakap macam tu, duk cakap taklah, bukan saya kata, Allah Ta'ala yang kata, duk hurai. Maka bila mana mula menghurai, itu namanya Wahabi. Tuan-tuan kena faham. Kena faham. Sebab ada ulama kita ni memang clear, dia berpegang pada manhaj salafi. Maksudnya apa dia? Apa yang direct Nabi ajar, Nabi buat, yang dhaif ni memang dia tak amal. Memang tak diamal. Ni memang ada orang yang berpegang pada manhaj salafi ni. Tapi malangnya yang klaim sebagai salafi tetapi duk mengajar, duk hurai, duk buat kitab tentang ayat tu, tentang ayat ni, tentang hukum hadis ni, tentang hukum hadis tu. Ini yang dikatakan sebagai golongan Wahabi. Wahabi ni yang suka mengada-adakan benda yang sebenarnya tak ada pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, adapun manhaj kita sebagai imam ikutan kita dalam bab tauhid, dalam bab akidah, iaitu Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita menggunakan kaedah takwil. Apa tu takwil? Memberikan makna lain terhadap ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Contohnya tadi itulah Allah meletakkan tangannya di antara dua bahu Nabi. Kaedah takwil tidak memberikan makna tangan, tetapi memberikan makna sifat. Apa? Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kerahmatan kepada bagi Nabi SAW. Itu maksud dia. Sehingga saya berasa dingin di antara dua bahagian dada saya. Atau baginda bersabda di leher saya. Ada dua pendapat. Ada yang kata di badan, ada yang kata di leher. Lalu segala perkara menjadi nyata dalam diri saya, dan saya mengetahui jawapan kepada pertanyaan tadi dalam dua riwayat lain di sisinya. Maksud kata sahabat-sahabat sekalian, bila mana Nabi diletakkan tangan ataupun ketenangan itu kepada tubuh Nabi itu, Nabi telah pun mendapatkan jawapan daripada persoalan Allah Ta'ala. Kan Allah tanya tadi, apakah ya Rasulullah, apakah yang mengakibatkan malaikat ni berselisih pendapat, berselisih antara mereka. Maka bila mana Allah memberikan ketenangan kepada Rasulullah, merahmati Nabi, maka pada masa yang sama Nabi telah pun mendapatkan jawapannya. Itu maksud dia.
Nabi telah mendapatkan padanya jawapan. Maka saya mengetahui segala perkara yang ada di langit dan di bumi. Maka saya mengetahui segala perkara di antara timur dan barat. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, saya menjawab, aku sahut seruanmu wahai Tuhanku. Allah berfirman, atas sebab apa para malaikat tertinggi kedudukan mereka dekat dengan Allah Ta'ala itu berselisih? Maka Nabi pun menjawab. Kali pertama Nabi tak dijawab, betul? Kali kedua setelah Allah merahmati Nabi, Allah telah tenangkan Nabi, Nabi telah ketahui akan jawapannya. Maka Allah tanya balik kali yang kedua. Maka kali ini Nabi menjawab. Nabi jawab apa dia? Saya menjawab tentang amalan-amalan kafarah. Dalam riwayat lain di sisinya tentang amalan-amalan penambahan darjat dan kafarah. Maksud kata, malaikat ni berselisih sebab apa? Sebab dalam nak menentukan pahala mana yang paling afdal yang dilakukan oleh manusia ni. Ada malaikat kata ni yang paling afdal, tak, ni yang paling afdal. Berselisih dalam nak menentukan afdalnya amalan manusia. Maka Nabi jawab begitu. Ada pendapat, ada riwayat lain mengatakan bukan setakat menentukan kafarah mana yang lebih afdal, tetapi apakah amalan yang lebih tinggi darjatnya. Dua. Di sini ada dua riwayat. Ada dua riwayat yang datang. Allah berfirman, apakah ia amalan-amalan kafarah? Maka Allah tanya, kalau begitu apakah amalan-amalan kafarah yang menjadikan malaikat itu berselisih antara mereka? Nabi pun menjawab, apa dia? Saya menjawab, yang pertama, ia adalah langkah kaki menuju ke solat berjemaah. Satu. Yang kedua, duduk di masjid selepas solat. Dua. Yang ketiga, memperelokkan wuduk dalam situasi yang sukar, seperti cuaca yang sangat sejuk dan sebagainya. Dalam riwayat lain di sisinya terdapat penambahan, sesiapa yang melakukan sedemikian maka dia akan hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, dan kesalahannya adalah hari ibunya melahirkannya keadaan tidak berdosa. Mudah faham bahasanya. Apakah amalan yang paling afdal kafarahnya kepada manusia? Nabi sebut 3 benda. Antaranya apa dia? Orang yang berjalan kaki menuju ke solat berjemaah. Ini yang paling afdal. Satu. Yang kedua, orang yang duduk di masjid selepas solat, menunggu untuk masuk waktu solat. Ni afdal yang kedua. Yang ketiga apa dia? Orang yang memperelokkan wuduknya. Orang yang memperelokkan wuduk. Wuduk ni maksudnya dalam, ada juga ulama memberikan makna wuduk ni iaitu cahaya. Sebab itu kenapa di padang mahsyar antara golongan yang akan mendapat syafaat Nabi, sebab apa? Sebab akan terpancarnya cahaya wuduk. Siapakah mereka yang memancarkan cahaya wuduk? Di mana mereka di dunia sentiasa memperbaharui ataupun memperelokkan wuduk. Siapa yang suka ambil wuduk, suka memperelokkan wuduk, di mahsyar akan terpancar cahaya wuduk. Orang yang memancarkan cahaya wuduk ni Nabi kenal sebagai umat bagi Nabi SAW. Sebab itu kalau kita lihat dari riwayat lain tentang amalan, antara amalan Allahumma salli amalan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Sampai tahap Bilal ni di kalangan sahabat Nabi yang bukan ulama. Dia orang yang abid. Sahabat Nabi yang abid. Ada sahabat Nabi ni sifatnya ulama dan abid. Tapi Bilal ni seorang yang abid. Kenapa sampai diangkat darjat Bilal bin Rabah ni sampai Nabi dengar tapak kaki Bilal dekat syurga? Hanya dengan, ada riwayat mengatakan menjaga wuduk. Ada yang mengatakan Bilal bin Rabah ni sentiasa melazimi solat sunat wuduk. Maksud kata bila ambil wuduk je sembahyang 2 rakaat. Bila ambil wuduk je sembahyang 2 rakaat. Maka ni di antara hadis Nabi yang amal sahabat Nabi iktiraf diangkat sebagai amal hadis Nabi. Amal sunnah Nabi. Nabi tak buat pada asalnya, tapi bila mana sahabat Nabi buat dan ganjarannya besar, Nabi iktiraf, maka diangkat sebagai amalan sunat.
Maka tuan-puan sekalian, kalau ambil wuduk lepas ini, sunnahnya apa dia? Sembahyang wuduk. Supaya kita mendapat kelebihan seperti mana Bilal bin Rabah. Dan zanah. Macam mana? Ambil wuduk dekat rumah. Boleh. Dia yang afdalnya, dia istilahnya jangan sampai kering wuduk. Itu afdal. Tapi kalau ambil wuduk, niat nak sembahyang kat masjid, tapi ambil kat rumah wuduk, kalau dah kering tu bukanlah tak ada pahala. Lebih afdal dalam keadaan basah tubuh dengan air wuduk. Tapi sah ke tak? Sah, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi jangan kita ada buat selang-seli perbuatan dunia lah. Berbual ke, pergi minum kedai kopi ke, kan? Kita ambil wuduk, duk lepak kat kedai mamak. Lepas tu semayang sunat wuduk. Tak kenalah, tak kena pada kaedahnya. Tetapi kalau memang nawaitunya ambil wuduk kat rumah, berjalan kaki, semayang solat sunat wuduk, tak ada masalah. Tapi yang paling afdal, kadar limit solat sunat wuduk ni, basah anggota wuduk. Basah anggota wuduk. Maksud kata ambil wuduk terus semayang. Itu paling afdal. Ada azan belum? Insya-Allah. Tiga amalan So tuan-puan boleh rebut tentang amalan ni. Pertama apa dia? Orang yang berjalan kaki menuju solat berjemaah. Lepas ni boleh jual kereta lah, ataupun bukan jual kereta. Lepas ni jangan naik motor lah. Jangan naik motor, jangan naik kereta. Jalan kaki. Jalan kaki. Maka lebih besar fadilatnya, pahalanya. Sebab tu sahabat Nabi ni memang duduk rumah jauh daripada masjid Nabi. Sebab apa? Sebab itu yang lebih Nabi sukai. Bukan suka jauh daripada masjid Nabi. Tapi kena dengan sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi tak pernah miss main jemaah. Kita jangan. Kita dah lah jemaah gigil, jemaah tu problem, tiba-tiba buat perangai pindah rumah jauh daripada masjid juga, terus tak pergi surau masjid. Jangan buat perangai. Kena dengan wakil zaman. Zaman kita ni yang paling baiknya tu dekat dengan masjid. Kalau boleh masjid seberang jalan tu rumah. Itu paling afdal lah. Paling afdal. Berbeza zaman Nabi. Zaman Nabi ni kena dengan sahabat Nabi memang tak pernah miss main berjemaah. Berebut. Bahkan ada banyak riwayat sahabat Nabi ni pergi 2 jam, balik 2 jam. Pergi 2 jam, balik 2 jam. Satu ketika zaman tu zaman Nabi dah wafat, 4 khalifah dah wafat. Ada satu sahabat Nabi ni memang istiqomah berjemaah daripada awal usia muda dia. Tiba-tiba tak nampak kelibat dia. Nak kata antara sifat para sahabat, bila sahabat Nabi yang istiqomah pergi berjemaah ni tak datang masjid surau, dia cari dia. Duk cari sahabat-sahabat sekalian, sampailah dapat khabarnya dia duduk dekat hujung kota Mekah. Yang jaraknya pergi ke rumah 2 jam, balik ke masjid Nabi tu 2 jam. Allahu Akbar. Sampai di sana ziarah, subhanallah, pada menjelang subuh tadi tu dah meninggal dunia. Isterinya bagi tahu dia pagi tadi telah pun meninggal dunia. Patutlah tak pergi sembahyang subuh sahabat-sahabat sekalian. So nak ceritanya sahabat Nabi ni rumahnya jauh daripada masjid Nabi. Tapi tu sahabat memang tidak akan meninggalkan sembahyang berjemaah. Jangan kita jangan. Kita dah bersyukur lah rumah tu depan masjid tu, bersyukur sangatlah. Bersyukur sangat. Kan pindah duk jauh-jauh. Niat aku nak pindah Putrajaya sembahyang dekat Rincing. Oh, cakap kau main Putrajaya. Lah pergi mall je. Putrajaya kan banyak mall kan. Banyak mall apa? Alamanda lah, ada Ion lah. Ada apa? IOI Mall lah. Oh, pergi Putrajaya pergi mall je, tak pergi masjid. Lupa dah Rincing punya masjid kan. Nauzubillah. Allah Ta'ala berfirman lagi. Kemudian apa lagi mereka berselisih? Iaitu tentang amalan-amalan penambah darjat. Yang pertama tadi tu 3 amalan yang akan menghilangkan dosa kafarah. Yang paling afdal. Buat amalan ni, hilang dosa tu, kafarah tu besar. Allah musnahkan, Allah hilangkan kafarah dosa tu tinggi, banyak. 3. Apa dia? Melangkah dengan berjalan kaki ke masjid berjemaah. Yang kedua, apa dia tadi? Menunggu
Selepas solat, lepas solat dia tunggu. Walaupun dia tak baca Quran, tak dengar kuliah, tunggu je. Besar pahalanya. Tapi janganlah kita tunggu kosong, tak dapat pahala lah. Mungkin dapat kafarah ni. Niat sekali iktikaf, niat sekali muhasabah diri, alang-alang zikir sikit, dapat lagi pahala-pahala sunnah yang lain. Yang ketiga, memperelokkan wudu. So ni 3 amalan yang paling afdal dalam perkara kafarah. Siapa banyak buat dosa, rasa dosa tu berlambak, aulakan 3 amalan ni. Sahabat-sahabat sekalian, aulakan 3 amalan ni. Maka Allah tanya pula yang kedua, apa pula amalan-amalan yang menambahkan darjat manusia? Maka Nabi sebut, saya berkata, yang pertama memberi makan, 1. Yang kedua, lemah lembut dalam percakapan. Dalam riwayat lain, Nabi menyebut dalam riwayat yang lain, menyebarkan salam. Dah 3 dah. Memberi makan, lemah lembut percakapan. Yang ketiga, menyebarkan salam. Yang keempat, solat pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Ini amalan yang Allah tinggikan kemuliaan di akhirat. Kau ni dah macam dah macam tapi je aku tengok kau, contoh. Lembut tapi kalimah tu kasar, maka tak kena. Masa dia mesti 2. Intonasi yang lemah lembut, yang kedua menggunakan kalimah-kalimah yang lembut. Ini tinggi kemuliaan dia. 2. Yang ketiga, menyebarkan salam. Yang ni selisih antara kita ni, bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini muka ketat, pandang muka. Sebab tu kenapa Islam ajar kita mesti berjemaah 5 waktu. Kenapa mesti pergi surau masjid berjemaah? Sebab kata guru saya, orang Islam ni kalau tak bertentang mata, tak bersua muka, dia mudah hasad dengki, dia mudah rasa pandang selek, dia mudah bersangka buruk pada orang lain. Maka asbab pergi berjemaah, tengok tatap wajah, pandang muka, betul tak? Bertentang mata, dia akan menghilangkan negatif thinking, emosi yang tak betul, ataupun niat-niat yang jahat. Tapi lagi pelik, jemaah rajin tapi memang muka ketat juga, tu tak tahulah. Itu mungkin mereng ke, tak tahulah, kena cek, pergi hospital lah. Ada gitu tak? Jemaah rajin tapi dia punya dengki tu tak hilang juga. Itu special case pergi Darul Syifa tu, itu dah bukan level-level orang awam tu, itu dah level-level pergi perubatan Islam Darul Syifa tu. Sebab ni janji Nabi. Sebab orang yang pergi berjemaah, orang yang bagi salam ni, dia akan jadi orang yang sangat lunak hati dia, mudah sangka baik pada orang. Sebab tu tuan-puan kalau ada yang gaduh-gaduh ni, nampak muka spesial je tapi dalam hati tu bergaduh, guru saya ajar simple je. Kadang-kadang nak cakap minta maaf tu berat, sebab ego banyak pula tu kita rasa tak bersalah. So cadangannya apa dia untuk gantikan minta maaf tu, apa dia? Bagi salam. Assalamualaikum. Memang dia akan malu alah. Salam. Tapi janganlah bagi salam tu dengan nada yang maki. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Dah lah kau buat dosa semalam. Itu tak jadi lah, tu tambah gaduh lagi tu. So bagi salam kena ikhlas. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Kau asal pula tiba-tiba cakap gaduh. Kena jawab yang jelas, Assalamualaikum. Tak payah minta maaf, insya-Allah orang tu akan terbuka hati untuk memaafkan kita. Kita stop dulu untuk laluan azan. Allah a'lam. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sikit lagi. Jadi amalan yang menambahkan darjat manusia, pertama memberi makan. Memberi makan. Ditanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang paling afdal? Solat. Bukan. Zakat, bukan. Solat, bukan. Puasa, bukan. Zakat, bukan. Zakat, solat, bukan. Puasa, bukan. Zikir, bukan. Sampailah disebut zakat ataupun sedekah. Nabi kata ya. Maka Nabi kata ya. Kenapa solat bukan yang paling afdal, yang paling Allah suka? Kerana kata Allah, hamba-Ku yang solat manfaatnya kepada orang yang solat, menjadikan hatinya tenang. Hamba-Ku yang berpuasa manfaatnya kepada orang yang berpuasa, kepada hamba-Ku yang berpuasa. Sebab apa? Dia akan mendapat tubuh badan yang sihat. Hamba-Ku yang berzikir, manfaat zikir itu kembali kepada orang yang berzikir, menjadikan jiwanya tenang. Sampailah pada disebut tentang perkara sedekah dan zakat, berbeza jawapannya. Dan itulah yang paling afdal. Amalan yang paling Allah suka, zakat dan sedekah. Kenapa begitu? Kerana orang yang mengeluarkan zakat, orang yang bersedekah itu mengeluarkan apa yang dia ada untuk manfaat orang lain. Maka itu yang paling afdal. Maka betul lah yang Nabi kata di sini, amalan yang menambahkan darjat manusia, yang pertama memberi makan. Kita punya makanan, beri pada orang. Kita jadi kurang, orang tu dapat apa yang kita berikan kepadanya. Maka itu yang paling afdal amalan. Lemah lembut percakapan, 2. Yang ketiga, menyebarkan salam. Yang keempat, solat pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur.
Allah berfirman, mintalah. Saya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin, dan supaya engkau memberi keampunan kepadaku dan mengasihiku. Apabila engkau mengkehendaki suatu fitnah ujian dalam suatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak ditimpa fitnah tersebut. Aku juga memohon kepadamu kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu, kecintaan suatu amalan yang mendekatkan kepada kecintaanmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia adalah benar, maka pelajarilah, kemudian ajarkanlah ia kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali Allah minta Nabi minta kepada Allah. Maka Nabi minta 5 perkara. Pertama, apa dia yang Nabi minta pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi mampu melakukan kebaikan. 1, Nabi mampu meninggalkan kemungkaran. 2, yang ketiga, Nabi mencintai orang miskin. 3, yang keempat, Nabi diberikan keampunan dan dikasihi oleh Allah. 5. Kemudian Nabi minta pada Allah Ta'ala apa dia? Memohon kecintaan Allah, memohon kecintaan kepada orang yang mencintai Allah. Nabi memohon kecintaan kepada amalan yang Nabi dekat kepada Allah. Dan yang terakhir, Nabi memohon kecintaan 3 je. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang mencintai Allah, dan yang terakhir sekali, Nabi minta kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, Nabi telah ajarkan pada kita sebanyak 11 amalan yang akan dihilangkan pada kita tu kafarah oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ditinggikan darjat kita di akhirat kelak. Ada 11 amalan seluruhnya. Maka mudah-mudahan apa kita dengarkan pada malam ini, paling penting hidayah tu dah dapat dah. Terbuka hati nak buat tu, insya-Allah semua dah dapat dah. Yang paling susahnya apa dia, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, iaitu mendapatkan kekuatan untuk beramal pada hidayah. Mendapatkan kekuatan untuk beramal kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih penting. Maka sama-sama kita bermunajat, banyakkan, tingkatkan amal kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita sentiasa mendapat petunjuk dan taufik inayah daripada Allah untuk melakukan kebaikan. Qul hadza wa astaghfirullah. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang lemah itu daripada saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.